Pada November yang lalu, kumpulan kami telah mewawancara dua orang guru daripada bidang yang berlainan. Guru E merupakan guru daripada bidang sains, manakala guru B merupakan guru daripada bidang sejarah. Tujuan wawancara tersebut dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan, pengetahuan, serta membantu pelajar dalam mengenal pasti ciri-ciri kepribadian seorang guru yang menghayati dan mengamalkan sikap profesionalisme. Wawancara ini juga membantu untuk memahami, mencatat dan mengumpulkan segala informasi yang telah dikongsikan oleh guru tersebut untuk dijadikan sebagai panduan dalam membuat perbandingan di antara persamaan dan perbezaan antara kedua orang guru tersebut. Dalam wawancara di antara kedua-dua guru tersebut, terdapat beberapa persamaan atribut yang ditonjolkan oleh guru E dan guru B yang menjadikan insan guru profesional. Persamaan atribut yang pertama ialah mereka mempunyai sikap yang positif dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru. Mereka menekankan bahawa sebagai seorang guru yang berjaya, ciri kepribadian yang paling penting ialah sentiasa melihat sesuatu perkara itu dari sudut yang positif. Memetik kata-kata dari guru E, beliau berpendapat bahawa guru yang berjaya ialah guru yang bijak dalam menjadikan cabaran yang datang kepadanya sebagai peluang untuk guru tersebut membina pengalaman, seterusnya membentuk pribadi diri yang mulia. Guru B turut berpendapat bahawa seseorang guru itu perlu sentiasa berfikiran positif dalam memikul tugas yang diberikan, kerana tugas guru bukan setakat mengajar di dalam kelas, tetapi mungkin juga diberikan kewajipan-kewajipan yang lain, sebagai contohnya mengurus perpustakaan sekolah. Seterusnya, persamaan atribut mereka ialah mempunyai minat dan kesungguhan yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Mereka memandang profesi sebagai guru adalah sebagai ejen pekongsi ilmu yang mulia, di mana ianya membawa banyak kebaikan kepada orang lain. Bukti kedua-dua guru tersebut mempunyai minat dan kesungguhan yang tinggi ialah guru E percaya kepada konsep usaha tangga kejayaan, di mana kejayaan akan datang dengan usaha yang bersungguh-sungguh, dan guru B sentiasa berkongsi ilmu kepada para pelajarnya dengan cara yang betul supaya mudah difahami. Selain itu, persamaan atribut yang ada pada mereka ialah mereka sentiasa peka dengan perubahan persekitaran yang berlaku dalam dunia pendidikan. Hal ini amat berkait rapat dengan pandemik COVID-19 yang berlaku di negara kita sejak tahun lepas. Disebabkan itu, sistem pendidikan negara telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka kepada pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Justru itu, semua insan yang bergerak pendidik di negara kita perlu bijak dalam beradaptasi dengan suasana baru corak pengajaran dan pembelajaran tersebut. Guru E memiliki sifat yang sentiasa peka dengan perubahan suasana baru kelas atas talian tersebut, kerana beliau sanggup mempelajari ilmu digital yang membantu beliau dalam pengurusan tingkah laku murid semasa kelas atas talian menggunakan platform Google Meet. Bagi guru B pula, beliau bijak dalam mengaplikasikan ilmu pedagogi yang dipelajarinya semasa di universiti, kerana beliau menggunakan kaedah-kaedah pembelajaran yang bersesuaian semasa mengajar secara atas talian agar dapat menghasilkan pembelajaran berkesan. Tengah hasil atribut perbezaan antara kedua-dua guru adalah di mana guru E dan guru B berlainan bidang setelah diwawancara adalah dari segi pemikiran yang saintifik dan bereksperimentasi. Guru E lebih memberikan ciri guru dalam bidang sains, manakala bagi guru B lebih menunjukkan kepada bidang sains kemanusiaan, lebih dalam penggunaan bahasa yang sopan dan mementingkan isu semasa. Seterusnya, guru B lebih menekankan kepada seseh diri pelajar dan isu semasa. Guru E tidak mempunyai asas pendidikan. Beliau adalah merupakan ijazah sarjana muda sains kimia daripada University Sains Malaysia, manakala guru B merupakan alumni University Sabah Malaysia yang mempunyai asas pendidikan. Guru E mengajar mata pelajaran sains dan kimia, manakala guru B mengajar mata pelajaran sains sosial seperti sejarah dan geografi. Guru E lebih menekankan bahawa guru perlu berjiwa pendidik, cepat beradaptasi dan kesungguhan untuk mengajar, manakala guru B mementingkan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua guru mempunyai perspektif yang berbeza dan mempunyai sebab tersendiri. Jiwa pendidik yang perlu ada dalam setiap bakal-bakal guru agar dapat melahirkan guru yang tidak bosan dan lelah mendidik anak murid. Manakala guru B menekankan tanggungjawab dalam diri pendidik dan murid supaya peningkatan kualiti guru serta murid dapat dilihat melalui rekod pentaksiran. Maka tanggungjawab kedua-dua pihak penting dalam melaksanakan segala kejayaan. Guru E menggunakan pelbagai cara untuk kaedah pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ringkasnya, berfikiran kreatif, inovatif, dan di luar kotak. Beliau lebih suka mencoba, manakala guru B menggunakan ilmu cinta ataupun lawak jenaka untuk memikat atau menarik perhatian murid-murid untuk belajar mata pelajaran yang diajar. Terusnya, guru E lebih bergiat aktif dalam kurikulum, manakala guru B lebih berbual dalam konteks akademiknya. Hai, selamat petang. Saya ucapkan kepada semua. Saya Michelle dan pada petang ini saya akan membentangkan tentang persamaan dan perbezaan antara dua guru yang telah kami wawancara berdasarkan model IGP. Beralih kepada perbezaan berdasarkan model IGP, kami dapat mengenal pasti bahawa terdapat beberapa perbezaan di antara kedua-dua orang guru. Perbezaan dapat dilihat dengan cara pemikiran guru A dan guru B dalam mengajar anak-anak muridnya.
Sebagai contoh, guru A mempunyai sifat tabi'i sains di mana ianya merangkumi pandangan hidup saintifik, inquiry saintifik, dan usaha saintifik. Dalam proses PDP, guru A memaparkan sikap saintifik seperti menghargai sumbangan sains dan teknologi. Manakala guru B menunjukkan beliau memiliki harapan yang tinggi terhadap anak-anak muridnya dari segi nilai, sikap, dan tingkah laku. Jika dibandingkan dengan guru A, guru B mengutamakan pembangunan jiwa patriotik, mempromosikan rasa dasar nasional, dan panduan kesejahteraan hidup generasi muda. Demikian itulah perbezaan yang dapat dilihat daripada wawancara kedua-dua orang guru berdasarkan model IGP. Walaupun terdapat perbezaan dari segi bidang yang diajari oleh guru A dan guru B, namun terdapat beberapa persamaan yang boleh diperhatikan daripada kedua-dua mereka. Pertama sekali, perkara yang ketara yang dapat dikenal pasti daripada kedua-dua guru ini adalah mereka bersikap luwes dan berfikiran terbuka. Dalam wawancara ini, guru A dan guru B sering menyentuh tentang sikap keterbukaan di mana mereka berpendapat bahawa seseorang guru itu perlulah sentiasa fokus dengan kebaikan pelajar berbanding keburukan pelajar. Hal ini sinonim dengan perkara yang tertera di dalam model IGP, iaitu guru menerima pelajar seadanya tanpa sikap prejudis. Selain itu, persamaan yang dapat dikenal pasti antara kedua-dua guru ini adalah mereka kreatif dan inovatif. Walaupun berlainan bidang yang mereka ajari, namun mereka mempamerkan sikap kreatif dan inovatif dalam menarik perhatian murid agar murid kekal aktif dan terus fokus terhadap proses PDP. Persamaan yang terakhir sekali adalah mereka rajin dan tabah dalam pekerjaan mereka. Seperti yang dikongsikan oleh kedua-dua orang guru, mereka menasihati ahli kumpulan kami agar mempunyai daya ketahanan yang tinggi dari segi fizikal, mental, dan emosi dalam tugas yang dilakukan. Hal ini selaras dengan model IGP di mana kedua-dua guru sains dan guru sejarah memaparkan sikap rajin dan tabah dalam mendidik anak murid dan melakukan tugas berkenaan dengan pengurusan sekolah. Hai, nama saya Monika Surah Anak Barang yang memegang nombor metrik di 2019-1088-306, di mana saya akan membentangkan tentang persamaan dan perbezaan kedua-dua guru tersebut berdasarkan model IGP UPSI. Bagi persamaan kedua-dua guru tersebut, yang pertama ialah mempunyai sifat kebolehan untuk menyesuaikan diri mereka dengan perubahan teknologi dalam amalan pendidikan. Yang kedua pula, bersikap adil di mana kedua-dua guru tersebut tidak membandingkan pelajarnya antara pelajar yang lemah dan pelajar yang pandai. Yang terakhir, kedua-dua guru tersebut mempunyai sifat prihatin di mana mereka mengambil berat tentang kesejahteraan pelajarnya dan mencari langkah-langkah untuk menarik minat pelajarnya untuk belajar. Bagi perbezaan pula untuk kedua-dua guru tersebut berdasarkan model IGP UPSI, untuk guru A, beliau berfikiran terbuka di mana beliau dapat menyesuaikan diri dalam situasi yang mencabar dan penyelesaian masalah yang menerima cabaran tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai sebahagian daripada perkembangan profesional. Yang kedua, guru A mempunyai sikap yang berani. Beliau menganggap kerja yang diamanahkan oleh pihak sekolah sebagai peluang untuk beliau belajar benda baru. Yang terakhir, beliau bersifat kolaboratif di mana beliau sentiasa berfikiran terbuka bahawa pembelajaran bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah, tetapi pembelajaran tersebut boleh berlaku dengan pelbagai cara. Bagi guru B pula, beliau seorang guru yang bijak dalam menguruskan pengajaran di mana beliau memikirkan cara untuk menarik perhatian pelajarnya semasa sesi PDP berlaku. Beliau juga boleh dikatakan seorang guru yang kecinan terhadap pelajarnya. Yang kedua ialah beliau sentiasa berfikiran positif dalam membuat kerja-kerja yang telah diamanahkan kepada beliau. Yang terakhir, beliau seorang guru yang dinamik. Beliau mendidik pelajarnya untuk menguruskan masa dan menempati masa supaya pelajarnya sentiasa masuk dalam kelas pada masa yang tepat.
Refleksi daripada saya berkenaan dengan wawancara IGP yang telah kami lakukan pada minggu lalu ialah saya belajar bahawa sebagai seorang guru ataupun bakal guru hendaklah sentiasa bersedia dalam menempuhi cabaran sebagai seorang guru. Selain itu juga saya belajar bahawa guru merupakan peranan yang penting dalam menjadikan seseorang murid itu berjaya. Selain membantu murid, guru hendaklah sentiasa berusaha dalam memiliki ciri-ciri guru yang berintegriti dan berinovasi. Daripada kedua-dua wawancara IGP yang telah kami lakukan terhadap dua orang guru, kedua-dua guru tersebut sangat menekankan supaya seseorang guru perlulah berfikiran positif terhadap anak muridnya. Hal ini kerana seseorang guru tersebut percaya bahawa setiap murid mempunyai potensi yang tersendiri, cuma potensi tersebut perlulah diasah dengan bimbingan guru. Manakala dari pemerhatian saya berkenaan dengan refleksi kumpulan, kami bekerjasama dalam menjayakan wawancara IGP pada minggu lalu. Begitu juga kami kerap berkomunikasi antara satu dengan yang lain agar maklumat yang sedia ada dapat disampaikan kepada semua ahli kumpulan dengan sepenuhnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya, wawancara dua orang insan guru profesional tersebut, terdapat beberapa perkara positif yang saya peroleh daripadanya. Antaranya ialah, saya dapat mengenali dengan lebih mendalam lagi tentang ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya. Ciri-ciri kepribadian guru yang berjaya ialah sentiasa bersikap positif, sentiasa dinamik, tidak mudah berputus asa, dan bertanggungjawab. Seterusnya, saya juga sedar bahawa guru pada masa kini perlu sentiasa bersikap dinamik dalam menjalankan tugas. Contohnya, musim pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ini amat menuntut guru yang dinamik, di mana guru itu perlu mempelajari ilmu digital yang sangat membantu dirinya dalam pengurusan tingkah laku murid semasa menjalankan pembelajaran secara atas talian. Yang terakhir, saya juga sedar bahawa seseorang guru yang berjaya perlu memiliki sifat berani dalam diri bagi berdepan dengan cabaran yang datang dan jadikan ia sebagai pengalaman yang membawa kesan positif kepada diri kita sebagai pendidik. Okey, di sini saya akan memberi refleksi tentang wawancara yang telah kami adakan. Yang pertama, saya sentiasa bersedia menerima perubahan yang berlaku dalam proses PDP. Sebagai contoh, sekarang para guru menggunakan medium seperti Google Meet, Webex ataupun Zoom untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar mereka. Yang kedua, saya sedar bahawa guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik dan mengajar pelajar mereka. Yang ketiga, saya sentiasa akan berfikiran positif dan menganggap cabaran yang dihadapi sebagai satu peluang untuk belajar benda baru. Dan yang keempat, melalui perbincangan yang kami adakan sepanjang membuat video dan wawancara tersebut, saya lebih yakin dan kerap berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain dalam kumpulan kami. Dan yang terakhir, apa yang saya dapat melalui wawancara tersebut ialah saya bersedia menerima pendapat daripada kawan-kawan yang lain dalam kumpulan kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Refleksi daripada wawancara insan guru profesional IGP, saya memperolehi kesadaran akan kepentingan seorang guru untuk mengajar murid. Dari wawancara tersebut, guru ada frasa yang memberi kesan terhadap diri saya. Seperti konsep mengajar dan belajar adalah di mana guru mengajar dan murid belajar. Ini membuatkan saya untuk lebih teruja dan lebih merasakan tanggung jawab saya sebagai seorang bakal guru, dan juga sebagai salah seorang yang perlu profesionalisme dalam kerjaya seperti guru agar tidak dipertikaikan oleh masyarakat setempat atau ibu bapa. Saya juga belajar untuk memberi kerjasama dengan hal kumpulan saya dengan kesabaran dan masa yang lebih teratur. Saya juga belajar untuk lebih baik melibatkan diri dalam kurikulum sekolah. Seperti dalam wawancara kita, semestinya positif dalam segala sesuatu yang terjadi terhadap kita. Tambahan pula, setiap yang terjadi dalam kehidupan dijadikan sebagai pengajaran dan juga pengalaman untuk menjadi lebih baik dan guru yang lebih memahami orang lain, serta percaya akan anak didik ataupun anak murid, atau yakin dengan murid untuk menjadi insan yang berjaya. Selain itu, meluangkan masa lebih di perancangan pembelajaran daripada pelaksanaan PDPR ataupun PDPC, RPH lebih dititik beratkan dalam setiap fasa perancangan untuk dapat melaksanakan aktiviti dalam kelas dengan lancar. Akan tetapi, perubahan sesuatu perkara akan berlakunya dalam masa yang singkat. Maka, bakal guru seperti kami perlu belajar untuk mengadaptasi dengan perubahan dengan cepat dan bijak, bertindak dalam setiap gerak-geri seorang guru yang berwibawa. Kumpulan ini berasa amat beruntung dapat menemukan cara
guru-guru profesional yang sudi meluangkan masa walaupun kami tahu setiap saat guru tersebut yang telah diserahkan kepada kami amatlah berharga. Melalui wawancara ini, terdapat banyak perkara, nasihat dan juga benda baru yang saya telah berolehi. Salah satunya ialah kita haruslah sentiasa bersikap profesional dalam apa jua perkara yang kita lakukan mulai dari sekarang. Selain itu, kita juga mestilah sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi apa jua bentuk cabaran yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Sesi wawancara ini juga telah menyadarkan saya untuk lebih bersikap terbuka dalam menerima sebarang bentuk teguran maupun nasihat daripada orang lain. Dari aspek bekerja dalam kumpulan pula, kita haruslah belajar untuk bertolak ansur antara rekan kumpulan yang lain, selain saling bantu-membantu dan tolong-menolong di saat mereka perlukan. Kita juga haruslah mengekalkan komunikasi yang baik di antara mereka agar dapat menyiapkan kerja atau tugasan dengan lancar sehingga selesai.